memperoleh apa yang mereka nak. Kami akan jadi pemudah syarat, dan benda ini kita telah tunggu, kita telah buat sekian lamanya, dan amat berguna lah pada malam ini apabila kita buka program ini, wacana ini kepada ramai anak muda, ramai rakyat pulih yang hadir. Mereka tahu bagaimana di mana tempatnya untuk mereka mendapatkan bantuan, tidak lain dan tidak bukan ialah dari pergerakan pemuda UMNO dan Refresh. Topik berkenaan isu beliau ini bagi saya merupakan topik yang paling penting sekali pada malam ini. Yang paling menarik sekali pada malam ini tidak lain dan tidak bukan ialah isu berkenaan dengan beliau. Karena kita lihat pada malam ini kita dapat berhimpun di satu tempat yang sebegini untuk sama-sama kita membicarakan kehendak generasi muda, sama-sama kita membicarakan tentang permasalahan generasi muda, dengan kita tidak begitu menghayatkan ataupun menonjolkan terlalu sangat tentang perkara-perkara yang melibatkan sentimen kepartian. Apa yang berlaku pada malam ini, pada ketika ini, kita bersedia untuk bersemuka di atas satu tempat, di atas tempat yang sama untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Tadi saudara Amal telah pun memberikan gagasan-gagasan dia. Itu adalah gagasan yang diutarakan untuk membantu, untuk memberi khidmat kepada generasi muda. Ya, sebab itulah saya katakan bahawa pertemuan ini membincangkan tentang isu beliau ini satu perkara yang sangat menarik. Sebenarnya kita perlukan satu generasi beliau yang bersatu, satu generasi beliau yang dapat memikirkan kepentingan bersama mendahului daripada perkara-perkara lain. Dengan bahasa lain, kita perlukan beliau yang bersatu. Walaupun kita mempunyai latar belakang politik yang berlainan, dari pihak penganjur mempunyai latar politik yang berlainan, dari pihak ahli panel yang kedua mempunyai latar politik yang berlainan, begitu juga saya boleh buat penjara. Itu gangguan sementara yang kita benarkan. Begitu juga dengan saya yang punya latar politik yang berlainan, tetapi kita masih dapat duduk bersama-sama. Pada malam ini kita tengok ramai bila kita duduk berkumpul, bila kita duduk sekali untuk atas satu tujuan, iaitu membicarakan tentang wacana kita tengok ramai orang boleh tumpang. Petugas-petugas boleh tumpang buat kerja, boleh tumpang lewat, penjaga-penjaga boleh tumpang menjaga barang-barang mereka, saudara anak semadu boleh tumpang untuk apa kita gunakan dia punya PA system, rakan-rakan blogger boleh ambil maklumat untuk dihantar kepada pihak atasan dan memperolehi imbuhan mereka. Juru gambar boleh ambil gambar untuk masuk uploadkan dengan Facebook dan sebagainya, dikongsikan ke seluruh Malaysia, ke seluruh dunia, kerana satu sebab, kerana kita telah duduk bersama untuk membincangkan perkara yang berkaitan dengan kepentingan kita bersama. Begitu juga dengan mereka yang tadi mempunyai hasrat untuk membesarkan perniagaan, untuk meluaskan perniagaan, ataupun untuk memulakan perniagaan barang-barang ini, sudah tahu di mana mereka nak dapatkan bantuan. Dan saya sudah beritahu ini, pejabat saya di Taman Melati sebelah dengan restoran Murna, jalan nak pergi ke
daripada simpang Balai Baru jalan aktif ke Bukit Kediri sebelah kiri, ya. Kita berada di situ. Telefon dulu, ya. Nombor telefon saya tak lagi siapa yang berkenaan boleh ambil ataupun boleh ambil daripada saudara moderator ataupun kita punya pengetua sekolah jalanan ni, saudara Iqbal, ataupun ambil oleh telefon saya, ya. Dan kita sudah lama bekerja sama di sini. Diperlukan tak siapa boleh buat kata dia. Semua parti generasi muda kita duduk sekali. Kita bukan macam generasi lama-lama yang tak apa tak boleh duduk sekali. Kita boleh duduk. Karena kita percaya dengan kita bersatu saja, barulah kita boleh bersedia dan kita boleh berkhidmat. Contoh tahu ada bersatu setiap anak 12. Tak tahu no? Awak tanya tahu. Itulah surat kata amal. Sampai tahu memang ni. Yang kedua, daripada himpunan kita pada malam ini berapa sensitif kita kepada permasalahan semata, sensitif kepada penggunaan tanah oleh pihak-pihak yang berkuasa yang menggunakan tanah penduduk. Itu rasa sensitif, ya. Bila kita rasa sensitif, kita akan tengok, kita akan cuba menyelesaikan masalah, kita akan cuba untuk menghindarkan diri, menghindarkan rakyat di pangkat bawahan menerima tekanan dan susah apabila ada pihak yang memerhati, pihak-pihak yang berjaga-jaga untuk buat. Saya pernah terlibat dengan melihat bagaimana proses buat landasan api tersebut menyebabkan penduduk tempatan merasa resah gelisah, tanah mereka dicerobohi, tanaman mereka dirosakkan, dan bila benda itu kita bising-bising masuk dalam rumah, akhirnya benda itu kembali seperti biasa. Dan itu maksud saya lebih tentang rasa sensitif. Kita harus melihat, kita harus dilihat. Generasi muda hari ini harus dilihat sebagai generasi pendesak. Kita merupakan generasi yang mendesak kepada kumpulan yang lebih atas daripada kita untuk memberi perhatian kepada kemahuan-kemahuan kita. Kita punya kehendak-kehendak yang sesuai dengan zaman kita. Dan begitu juga kita berharap peruntukan besar daripada Kementerian Belia dan Sukan sebanyak 54.1 bilion yang telah diumumkan baru ini dapat kita rasai bersama-sama. Tak kira siapa berdasarkan generasi muda, kita dapat buat untuk dirasai bersama-sama. Kita akan bersepakat di antara kumpulan-kumpulan parti politik ini untuk mewujudkan satu suasana ekonomi, satu suasana perpaduan, satu suasana kasih sayang. Kesempatan saya pada bulan Februari ini, iaitu bulan kasih sayang, bukan sesuai lah. Kemarin kita sambut hari kasih sayang. Dan hari ini kita nak sambut hari kasih sayang antara berbagai parti politik generasi muda negeri. Tujulah ini untuk kebaikan kita bersama-sama. Kalau kita lempang-lempang berkelahi-bergaduh orang semua, lepas itu siapa yang tak senang, pakat mengangang saja. Ingat tu tuan-tuan. Itu sokongan padu. Walaupun seorang dia tetap sokong. Adakah kita semua mendapat nikmat daripada peruntukan besar ini? Peruntukan yang saya datangkan diri, ya, apabila peruntukan telah dibuat, adakah kita semua di sini mendapat nikmat daripada peruntukan tersebut? Kita akan dapat. Janji kita duduk sekali, kita bersatu. Jadi kalau hang dengan jumlah hang, aku dengan jumlah aku dapat duduk diam-diam, jumlah hang duduk diam-diam, maka itulah yang saudara kata tadi, ada jumlah dapat, ada yang tak dapat. Bukan sengaja tak dapat, tetapi keadaan menyebabkan kita jadi macam tu, ya? Sebab
kita rasa kumpulan lain itu jahat sangat sampai tak boleh tengok muka. Padahal kita boleh duduk sekali sembang-sembang. Lepas ni bila buka parlimen, penyamaan calon, kita buka Isat. Tak saja. Buka Isat nak rebut. Siapa dapat berkuasa dan sebagainya, tapi kawan balik. Bukan biasa pun nak kawan. Kalau masalahnya, time perang bendera, kita perang bendera. Time perang hijab, kita perang hijab. Time mengundi, kita pakai pelari pemudi. Kita tak masalah. Ini adalah wawasan politik generasi baru yang mahu menolak langkah, membina sejarah bahawa kita mesti bersatu. Jika apa yang saya katakan tadi tentang bersatu, tentang keistimewaan, tentang apa yang kita boleh dapat daripada hasil kita duduk sekali, tapi kita tidak boleh dapat juga, adakah kerana kita kurang bersatu? Kita hanya bersatu di mulut, tetapi di hati kita tidak bersatu. Kita tidak ada rasa penyatuan, kita tidak ada rasa ikatan silaturahmi sebagai bangsa yang mempunyai darah yang sama, mempunyai agama yang sama, dan duduk sekali di dalam tanah air, di dalam negeri yang sama. Adakah kerana kita tidak mengambil tahu antara satu sama lain sehingga kita membiarkan saudara kita berada di dalam kesusahan terus dengan kesengsaraannya kerana permainan tapi permainan kefahaman? Atau adakah kerana kita hanya semata-mata perlukan sebuah kerajaan baru maka kita tidak perlu bersatu? Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhsin. Iaitu saya menjemput saudara Amal untuk membentangkan sab yang terakhir, iaitu bahagian belia dan sukan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih saudara Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya teruskan dengan pembentangan saya, mengenal 21 di Kedah tadi. Okey. Saya nak cepat. Jadi saya baru dapat maklumat kerana pasukan kita bermain dengan 10 orang, tapi menang dengan Kedah 2-1. Okey. Jadi kita masuk tentang, saya nak respon sedikit apa yang disebut oleh Cikgu Muhsin sebelum ini. Soal tender dibuka, alhamdulillah lah, kalau 1 juta kita boleh buat tender terbuka, itu yang bagus lah. Jadi kita harap kalau 250 juta pun kita boleh buat tender terbuka. Tahu kan 250 juta ni duit apa? Dia lembu kan, tahu kan? Okay. Kalau saya tak boleh terang lah. Jadi Saudara Muhsin banyak membentangkan tentang apa yang dibuat oleh beliau. Memang seorang pemimpin yang prihatin. Kita harap kita mahu pemimpin muda macam ni untuk pilihan raya yang akan datang, insyaAllah. Tapi Saudara Muhsin tanya tentang soal tanah tadi. Mungkin tadi dia cerita dia pergi melawat kawasan orang buat landasan kereta api, tengok masalah rakyat soal pengambilan tanah. Mungkin selepas ini beliau boleh pergi ke Kubang Gajah. Ada satu kawasan sebidang tanah 54 hektar pada awalnya dibangunkan untuk perumahan rumah mampu milik. Jadi ada rakyat yang daftar, alhamdulillah dah dapat rumah ni, kerajaan nak bagi. Tapi akhirnya satu rumah itu dengar kata ditukar kepada rumah komersial. Mungkin komersial boleh tolong sebelum selepas ini. Soal BRIM, soal bantuan, ambil lah kan, kerajaan nak bagi. Duit kita juga, duit rakyat. Terima kasih lah kan. Cuma kita tak mau kalau bagilah ni, lepas pilihan raya nanti kalau dia menang, ada AES, ada GST, harga minyak naik, harga barang naik.
tak guna RM500. Jadi tuan-tuan dan puan, soal belia dan sukan. Jadi kita nak anak muda kita menjadi berani. Kita nak anak muda kita ada prinsip. Kita nak anak muda kita ada akhlak. Jadi macam mana nak melahirkan anak muda yang ada akhlak, berani dan sebagainya ni? Jadi dia kena ada pemimpin, dia kena ada orang atas yang juga berakhlak, yang membantu dan mendidik dan membuat dasar untuk anak muda ni. Sebab itu yang kita nak bincang kali ini adalah soal pengisian pada anak muda. Bukan saja soal prasarana. Siapa pun boleh buat prasarana, tapi akhirnya tidak digunakan. Tidak ada pengisian yang boleh bawa anak muda untuk duduk bersama, buat program bersama. Yang biasa kita tengok, dia hanya jadi kelompok tertentu saja. Kalau pakai dewan sukan itu, dia ada kelompok tertentu saja. Kalau tak baik dengan kelompok itu, tak boleh pakai. Jadi macam mana? Jadi kalau boleh, kita nak tak kira lah pada anak muda belah mana pun. Kalau dia nak guna gelanggang sukan, kalau dia nak guna peralatan sukan, begilah. Benar kan? Jadi itu yang kita kesankan sebelum ini. Jadi tadi saudara pengurusi banyak bercakap menegur kami sebab tidak menyentuh banyak soal pembangunan ekonomi perlis. Mungkin masa 7 minit itu tak cukup lah. Panjang. Tadi dia baru bagi pelantak orang kata. Kita tak sempat ulang banyak. Tapi soal perlis maju ni, saya pun heran bila Cikgu Mohsen dia confident boleh sampai 2014 dia maju ni. Sebab kita duk dengar kan, kalau hujan lebih daripada 3 jam ni orang takut. Orang takut pasal apa ni? Pasal apa orang takut kalau hujan lebih 3 jam? Rupanya dia takut ayat naik. Dia takut ayat bah. Sebab apa ayat bah? Sebab buat jalan elok. Buat jalan dah elok dah ni pembangunan. Terlupa nak buat longkang lagi elok, nak selenggarakan longkang, nak selenggarakan parit, terlupa. Jadi tak mana yang maju dah tu. Jadi kalau negara maju ataupun negeri maju, dia kena fikir mana ni lah. Longkang, saliran, kutipan sampah, tak mahu ada masalah. Kita tak macam mana lagi dia maju. Jadi apa yang kita ingin menggagaskan pada anak muda di Perlis adalah kita nak gembleng tenaga bersama untuk kita hidupkan anak muda di Perlis. Misalnya kita boleh fikir soal mengadakan program-program sukan yang lebih meluas. Kalau kita nak sukan di Negeri Perlis kita maju, kita boleh, kita harus untuk buat, misalnya kita boleh buat liga-liga ataupun pertandingan pertandingan di peringkat kampung. Orang boleh masuk, budak-budak boleh main bola dan sebagainya. Jadi itu yang kita perlu usahakan. Kalau tidak, tak cukup. Tak cukup dari segi pembangunan belia. Kemudian saya juga ingin menyarankan, mungkin kalau Pakatan Rakyat menang di Perlis, untuk kita wujudkan perpustakaan di kampung. Tak perlu besar, mungkin ada kecil kita letak di simpan jalan supaya anak-anak kita boleh masuk untuk membaca dan sebagainya. Dan supaya kalau ada kita naik taraf, bagi elok, bagi terbuka dan sesuai untuk semua orang masuk. Jadi tuan-tuan dan puan, saya rasa itu yang perlu kita, itu yang akan ditawarkan oleh Pakatan Rakyat dari segi aspek pembangunan belia. Kita mahu belia kita sihat, kita mahu belia kita mempunyai semangat untuk bersaing. Kita tak mahu yang ada hari mungkin kebanyakannya bila tidak ada peluang pekerjaan yang baik, banyak aktiviti-aktiviti yang kita tak mahu mereka terlibat. Jadi
perlu ada perancangan program yang menyeluruh di tingkat belia, dan insya-Allah kami dan saya sebagai wakil Pakatan Rakyat akan membawa isu ini. Maksudnya kita akan sentiasa memikirkan apa sahaja program perlu ada pelibatan anak muda. Misalnya saya sendiri dijemput untuk berada di dalam Biro Manifesto Pakatan Rakyat yang akan kita bentangkan tak lama lagi. Jadi banyak yang kita bawa tentang anak muda. Kita tak mahu anak muda kita ketinggalan daripada negeri lain. Kita mahu anak muda kita mempunyai inisiatif dan ruang yang bagus untuk mengembangkan kehidupan mereka. Jadi saya rasa itu saja yang saya ingin bentangkan tentang program pembangunan belia dan sukan. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muslim atas pembentangan tentang idea untuk belia dan sukan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, saya baru mendapat mesej mengatakan bahawa moderator ni macam ahli panel, wilayah itu, wilayah ini. Tapi saya nak beritahu bahawa bukan saya sekadar suka-suka nak ulah, tapi saya ini saya minta kepada abang yang berada di belakang tu dengar anak muda mahasiswa di depan ni nak bercakap. Kalau saya ada salah, ada silap, saya mohon maaf kepada abang. Tapi saya bukan apa, saya tahu bahawa golongan belia, golongan mahasiswa, golongan anak muda di Palih ini dapat faedah daripada kepimpinan yang memimpin Palih pada satu ketika nanti. Kita bukan apa, kita tak mahu Palih ini bunduk macam ini. Kita tak Palih ini maju seperti mana yang direncanakan oleh Menteri Besar kita sekarang ini, iaitu Datuk Seri Dr. Mat Isah yang digagaskan bahawa Palih maju 2015. Sebagai kita anak muda, sebagai kita sebagai golongan belia ini, kita mesti ada idea yang sendiri. Kita mesti fikir dan nilai apa yang diperkatakan supaya kita tidak menjadi orang yang ke belakang ataupun buat kata-kata seperti cakap di bawah hubung ataupun cakap di bawah cakap. Kita nampak dunia luar tapi kita tak boleh nak buat apa. Saya selaku mahasiswa mengajak seluruh rakyat Palih ini untuk kita sama fikir, dan selepas berakhir 3 elemen dalam wacana anak muda dan Palih, saya serahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan rakyat negeri Palih untuk bertanya soalan kepada kedua-dua ahli panel yang ada di atas pentas ini, dan saya tidak akan bertanya soalan kepada mereka, dan saya akan mengumpulkan soalan-soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan sekarang. Soalan boleh terbuka sama ada nak bercakap ataupun sama ada nak tulis ataupun sama ada nak tweet dekat Twitter saya sendiri ataupun nak Facebookkan kepada Facebook saya sendiri. Saya persilakan, saya ada anukan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekarang. Dengan segala saya jemput kepada sukarelawan untuk membantu. Dan beritahu kepada saudara-saudara puan-puan dan puan-puan, kita buka soalan kita diminta kepada 20 soalan sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarjana Abidin Bidakana. Nak tanya kepada Cik Ketua berkenaan dengan jumlah yang UPEN, Unit Perancang Ekonomi dan Ekonomi. Saya tanya pihak Cik Musin yang selama ni kita tengok UMNO Polis tak pernah gagal meminta dapat 2/3 dan kadang-kadang semua kursi ditawan oleh Barisan Nasional. Jadi tak ada masalah untuk membentuk dasar belia negeri. Mungkin Cik Musin bukan rakyat tapi kerja mungkin ada. Saya nak tanya Cik Musin tentang jumlah kilang-kilang di Polis. Berapa kilang yang dibina oleh Polis yang masuk operasi di bawah UPEN? Yang kedua tentang kilang juga, berapakah figure jumlah penduduk Polis yang berhijrah yang berhijrah keluar melalui, kita akan dapat figure melalui Jawatan Tangan Rakyat yang tak boleh di Polis kerana gaji dan sebagainya keluar ke Penang ataupun sebagainya.
Dan yang ketiga, berapa sidang yang masuk operasi di Perlis sehingga sekarang? Okey, satu lagi berkaitan dengan Perlis maju 2015. Kita tengok antara ciri utama kemajuan sebuah negeri di Indonesia ini, dia mesti ada lapangan terbang, dia mesti ada pelabuhan, dia mesti ada labuan raya. Ini asas sebuah negeri. Macam Kedah dia adalah Korea Plus tu. Kita tempiah pun bukan Korea Plus, kita Korea calon kalau seperti yang kita akan jalan pun tak apa elok lah, tapi kita boleh ambil sebagai Korea. Tapi saya nak tanya Encik Muhsin, kita tak ada lapangan terbang, kita tak ada pelabuhan. Saya ada pelabuhan dulu, kita kena menelok dengan rumah bekas yang dibetul, bekas pengusak. Dia kata masalah utama kita ialah tak ada benda ni. Sebab tu tak boleh jadi, tak boleh, bukan tidak maju. Kalau kenang pun tak mahu. Sebab tak ada pengangkutan hujan ke Penang. Baik-baik bukan Penang juga di kulit dan juga seorang petani. Jadi apa yang Encik Muhsin tentang yang kedua pandangan lah. Tidak tentang negeri pun maju dari 15. Saya tak dapat target pada itu lah. Mungkin kita kena elok lagi sikit kot. Saya kita buka lagi soalan. Sesuatu kepada seorang yang ingin bertanya, seorang hanya satu soalan. Sahaja. Sila. Yang mana yang bertulis itu sila pas. Tak siapa pas. Sekejap Encik. Abang, bagi mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya sikit pasal beliau. Selalunya kita pergi negeri-negeri lain, baik Kedah ke, Perak dan tambah-tambah lagi luar negeri. Beliau ni rasa bangga. Dia rasa bangga menjadi seorang belia. Tak sama sekali katakan belia anak polis. Dia pergi Kedah kita, wah, aku anak polis. Jadi disitulah apa dia kerjaan polis buat. Sesuatu tema ke, projek ke, ataupun didikan ke kepada anak muda ni supaya dia bangga menjadi anak polis. Itu soalannya. Saya sangat setuju dengan soalan tersebut. Sebab di Negeri Melayu ramai anak polis yang tak mahu mengaku dia orang polis. Saya bekas presiden anak negeri polis, saya tahu hanya 20 orang saja orang daftar sebagai anak negeri polis. Dan lain itu tak mahu daftar, tak mahu mengaku. Okay, betul tak lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. First, thank you lah dekat organizer sebab first time kat Perlis kan. Okey, saya direct Satu, saya nak minta correction daripada Cikgu Muhsin lah. Sebab tadi first starting dia cakap lah, saya minta maaf lah, please correct if I'm wrong. Dia cakap kita buat ni, kita minta permit kepada polis. Actually, dalam section 9 Akta Penyempurnaan Aman, kita just notice to police just 10 days. Okey. So saya direct ke soalan. Okey, satu lagi. Saya nak tanya. Dalam perlembagaan kita ada senarai 1, senarai 2 dan senarai 3. Senarai 1 adalah tanggungjawab federal dalam pendidikan. So mana-mana government pun, even dalam PKR ataupun Barisan Nasional, siapa yang jadi government of the day, kerajaan terkini maksudnya, mesti fokus dalam pendidikan. Dia tak kira siapa benda pun. Dan kita tak nak figure yang berbilion dan trilion. Kita nak pembangunan holistik, dalam maksudnya pembangunan human ataupun pembangunan rohani dalam Islam yang kita cakapkan. Kita nak kita punya student ni rohaniah tu yang penting. Tak perlu figure sekolah 7-8 tingkat bertinggi-tinggi. Kita nak rohani yang penting. Soalan kedua. Saya wakil daripada Perlis lah. Kami ada 5 orang kat sini. Dalam kawasan Kuala Perlis, kami still lagi 11 kampung declare sebagai tinggal. Even dari tok nenek lagi. Soalan tu yang saya just nak quote balik pakcik yang kat belakang ni ditanyakan, kenapa budak Perlis move kat luarkan. Saya dah move daripada Perlis ke sebelah Selangor dah dekat 10 tahun. Kenapa kami leave? Sebab sorry to say lah, minta maaf banyak-banyak, kami tak ada pun peluang pekerjaan kat Kuala Perlis berdasarkan
apa yang kami belajar dekat universiti. Even kami belajar, kami perlu bayar hutang. That's why lah kami sokong pakatan dibuat PTPN dibatukan. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada abang semua. Dan sebelum kita pergi ke soalan seterusnya, saya dengan rendah diri mewakili pihak pengambil Sekolah Komite Perencanaan ini membuat pelancaran tabung derma untuk Sekolah Komite Jalanan. Sebenarnya saya memohon dari Bapak Baik berada Bapak untuk memberi sedikit sumbangan supaya dapat menokok ataupun dapat membantu di peringkat Sekolah Komite Jalanan untuk melaksanakan program-program yang seterusnya. Dengan semangatnya saya. Okey, silakan soalan seterusnya. Tabung berada di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Moderator, ahli panel, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya Salahuddin Umar dari Padang Sar. Ingin bertanya khusus untuk saudara Amal Ghazali, Ketua yang terpilih, tentang janji-janji yang dikemukakan, manifesto yang dikemukakan oleh Parti Keadilan Rakyat ataupun gabungan kepada tiga-tiga parti, iaitu PAS, DAP dan Pakatan Rakyat ini dalam menghadapi pilihan raya. Banyak sangat janji yang dikemukakan, tetapi kita perlu sedar bahawa ada satu ayat yang dikemukakan oleh Menteri Besar Selangor, iaitu Datuk Khalid Ibrahim, bahawa manifesto itu bukan janji. Jadi setakat mana kita boleh percaya dengan apa yang dikemukakan oleh saudara Amal Ghazali dan Pakatan Rakyat dalam menghadapi pilihan raya ini? Kita bimbang jika Pakatan Rakyat menang dalam pilihan raya umum yang ke-13 nanti, ayat yang sama juga dikemukakan apabila tidak berjaya menunaikan janji-janji yang dikemukakan, iaitu manifesto bukan satu janji. Sekian, terima kasih. Saya ingin ulang kepada pertanyaan soalan yang seterusnya. Sila tanya soalan straight ke depan tanpa bahas ataupun sedikit goreng. Terima kasih. Saya nak tanya ni. Ni kalau nak tanya Muhsin, bagaimana? Sikitlah lekeh yang saya tanya ni. Paling lekeh. Pasal apakah dewan-dewan, padang-padang dan apa nama ni macam hal tempat ni, jikalau orang-orang pertimbangkan kami tak nak baca ceramah tak bagi ni pasal apa? Okey, saya selaku moderator ingin memberhentikan seketika untuk untuk soalan, dan sekarang ini saya ingin membuka ruang kepada ahli panel, kedua ahli panel untuk menjawab setiap soalan yang ditanya tanpa tinggal sepatah pun soalan sebentar tadi. Misalnya saya nyebut dengan Muhsin terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka yang bertanya. Bertubi-tubi yang bertanya 1, 2, 3, 4, 5 saya kenal, Amal baru 1. Mana Haji ni? Okey, walau macam mana pun, di atas rasa kasih sayang dan ukhuwah sesama kita, saya akan cuba menjawab. Yang saya tak tahu, saya tak akan jawab. Saya minta maaf sebab saya tak tahu. Kalau saya cuba jawab juga, dia akan jadi benda yang betul reka-reka, dia akan jadi bid'ah. Okey, soalan yang pertama daripada abang, daripada kanak itu tentang jumlah kilang, jumlah penduduk, itu saya tak tahu abang. Tapi saya boleh tahu, abang ambil nombor telefon saya, esok kita kontak lagi.
InsyaAllah kita boleh tahu 12 silam. Sebab saya tidak terlibat di dalam betul kerajaan negeri. Saya tidak ada menjawat apa-apa jawatan di dalam kerajaan negeri. Saya hanya ada jawatan di bidang politik, iaitu di bidang ketua pemuda UMNO bahagian pada usaha dan ketua pemuda UMNO negeri Perlis. Dan saya sedang bercuti daripada kerja saya dan saya tak terlibat dengan pihak sebagai penjawat awam di negeri Perlis maupun di pangkat pusat. Yang keduanya ialah tentang mana dia tulis ni, tentang Perlis maju 2015 kita tak ada pelabuhan, tak ada lapangan terbang. Memang betul lah kita tak ada pelabuhan, tak ada lapangan terbang. Menteri-menteri yang nak main Perlis pun kena turun di Kedah. Apabila kalau buat lapangan terbang, silap-silap kita nak bagi barang besar, kena konjur kat Kod Diang tu, barulah sampai barang besar. Nak buat macam mana negeri kita kecil. Jadi walaupun negeri kita kecil, kita tetap juga akan mempunyai pelabuhan. Apa yang kita kenali di barang besar itu sebagai pelabuhan darat. Pelabuhan darat. Mungkin ini satu benda yang baru, tetapi ya benar-benar wujud pelabuhan darat di mana semua pengangkutan akan beranggur di satu tempat dan akan dialihkan melalui pengangkutan darat juga ke tempat-tempat lain. Yang tentang beliau negeri Perlis yang tidak bangga sebagai orang yang berasal daripada negeri Perlis. Saya pun pelik lah kenapa orang Perlis tak bangga dengan orang Perlis. Sebab kita punya negeri, kita punya tempat tinggal, kita punya tanah, kita punya adik-beradik ada di sini, kita tak bangga lagi ke? Sedangkan kita tengok banyak negara-negara lain yang rakyatnya tak punya tanah, terpaksa jadi pelarian ke negeri-negeri lain. Ini masalah sikap kita. Harap selepas ini kita dapat ubah sikap kita, bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kita punya satu tempat tinggal, kita punya tempat untuk kita, di situlah tempat kita dilahirkan, tanah tumpah darah kita. Karena barang siapa yang tidak bangga dan tidak cinta kepada tanah airnya, mereka adalah orang-orang yang lupa daratan. Tentang yang ketiga, tentang Perlis itu, saya dimaklumkan oleh pihak penganjur bahawa kita sudah mendapat kebenaran. Kita tak tanya kebenaran itu dalam bentuk apa, permit ke bentuk apa. Saya tanya permitnya lulus, dia kata okey, lain clear. Kalau tak lulus, saya pun tak bawa dari sini, amal pun tak ada di sini, sebab lepas ke dalam apa semua sekali dengan cikgu-cikgu sekolah ni. Kemudian tentang saya tak faham tentang apa tu yang sahabat saya tanya pembinaan rohani ni. Macam mana? Rohani, saya catat rohani ni tadi. Saya apa tu ulang balik ya. Dan tentang setinggan di Kota Perlis itu, saya pun tak boleh nak jawab ini sebab saya nak kena tanya lah. Saya pun ada lagi setinggan di kawasan itu, ataupun ada perancangan daripada kerajaan negeri untuk memajukan Kota Perlis. Dan kita tengok ada peruntukan besar turun daripada pusat untuk memajukan kawasan di Kota Perlis dan berikan penempatan baru kepada penduduk Kota Perlis, kawasan rumah bangsa yang lebih selesa daripada yang ada sekarang ni. Dan saya rasa itu sahaja, kecuali soalan yang berkenaan rohani itu saya tak dapat jawab, dan saya minta maaf salah dan silap. Assalamualaikum. Saya rasa ada lagi satu soalan, mungkin promosi ketiga, iaitu daripada abang yang di Kuala Perlis tadi, iaitu tentang peluang pekerjaan anak muda di negeri Perlis, betul tak? Dan satu lagi soalan pembangunan rohani itu berkaitan dengan soal pendidikan pembangunan rohani seperti keagamaan dan sebagainya, betul? Ya, dua benda tu. Dan satu lagi soalan Pak Cik tadi, iaitu tentang apa, pasal Dewan Padang Bosru nak susah nak dapat. Okey. Tak dapat. Ayah anda saya ni tanya, dia ni tok guru saya.
dulu sini dan selamanya. Nah, wana apa tu tentang dewan dan perang minta tak bagi. Macam mana boleh tak bagi dalam kampung, sedangkan dalam pekan karak ni dia bagi. Saya pun heran dengan saudara. Macam mana boleh tak bagi? Sedangkan kita minta di dalam bandar karak ni dibagi. Macam mana boleh di kampung tak bagi? Mungkin ada beberapa masalah di dalam peringkat kampung. Tapi tentang soalan kedua pekerjaan tu. Tak faham, jawapan tu tak kena. Bukan itu maksud saya. Tambah. Pasal apa? Kalau mesti sebut, dia kata dia nak tuk guru. Jelas balik. Nah, masalahnya bukan masalah kampung. Masalah di mana-mana pun. Kalau parti pembangkang nak minta nak buat ceramah di Padang kah, di Dewan kah, di sekolah kah? Kata Amno buat boleh di sekolah, kami tak boleh. Di masjid kah? Lagi tak boleh, tapi Amno boleh. Itu yang saya maksudkan. Pasal apa kan permintaan kami itu selalunya tak boleh. Apa sebab? Sebab dewan-dewan kan semua tu hak kepunyaan rakyat. Kami rakyat, kami bayar cukai juga, apa siapa tak boleh. Anak mereka mana boleh buat Tok Guru sentiasa saja ada bos ini tak ada. Bos tu dengan senang kita boleh tu. Dan kita berharap sekarang ni semua tempat-tempat yang kita buat tu kita dapat lah. Tapi kalau tak dapat, dia ada tiga masalah. Masalah bila buat esok kena kedua apa balik orang lagi ya. Kena harap sebab ni kalau tak dapat, baik bagi tahu ada apa-apa tak dapat. Mungkin sebab kadang-kadang kita ada telefon canggih, telefon IT, telefon macam-macam, tapi tak dapat juga. Sebab apa? Sebab line tak kaya. Okey. Saya jemput pada saudara Ahmad untuk jawab soalan. Dan kalau ada soalan yang tidak terjawab, boleh diberitahu selepas ini. Saya jemput, silakan. Saya nak banding dengan Cikgu Muhsin, saya ni kurang popular lah kot. Satu soalan je orang tanya saya. Tapi sebelum saya jawab, saya nak respon pada Cikgu Muhsin lah. InsyaAllah kalau lepas ni kami nak minta stadium utama kot buat ceramah. InsyaAllah saya akan buat surat lah. Kita akan hantar kepada kerajaan negeri. Kita nak pun untuk buat ceramah mega di stadium utama, InsyaAllah. Jadi tentang janji, tentang manifesto pilihan raya, kalau tak buat, tukar balik apa masalah? Kita negara demokrasi. Tapi adakah apa yang kita janjikan itu angan-angan kosong? Kena baca, kena study. Kalau kita nak jadi seorang pengundi yang baik, kita kena baca. Kita kena ambil tahu. Kalau masuk Facebook tu, kenal sama dengan kawan-kawan yang suka bagi tahu, suka bercerita tentang hal-hal politik yang lebih luas. Kalau kita duduk dalam kelompok kita saja, kita tak nampak. Misalnya seorang pendidikan percuma, kita perlukan hanya 6 bilion ringgit setahun untuk bagi pendidikan percuma di peringkat universiti. Kalau satu masa dahulu, generasi bapa kita, generasi mungkin datuk kita dapat menikmati kekayaan negara dan dapat masuk ke universiti dengan dapat beasiswa. Pasal apa lah ni kalau kita kata negara semakin maju, kita kena buat pinjaman. Dalam perlembagaan pun dah sebut perlu ada beasiswa untuk orang Melayu, untuk anak-anak Melayu di universiti. Jadi siapa yang tak ikut perlembagaan ni? Jadi saya rasa setakat itu saya nak jawab. Okay, saya buka lagi persoalan untuk didengar kepada kedua ahli panel. Masa kita masih lagi panjang. Dan saya buka kepada seluruh rakyat yang hadir untuk bertanya soalan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya Muhsin. Bukan perkataan apa, perkataan kata kita nak satukan rakyat Negeri Perlis ni. Sedangkan ada dalam UMNO ni ada 2 pok. Pok Syeda Kasim dengan Pok Mak Isah Sabu. Jadi yang saya nak tanya tu, sebab saya ada jumpa dengan Mak Isah Sabu tentang Allah yang hampir 3 tahun saya minta betul-betul dihimpit dengan bermacam-macam, dengan JKK lah, macam ni. Jadi yang pertama kita nak ambil yang penyokong Pakatan Rakyat untuk menyokong kerajaan yang ada. Jadi selama 3 tahun lebih saya bergelembus hingga masuk dalam metro. Padahal bukan nama saya, nama perempuan saya. Bila saya pergi pejabat Syeda Kasim, saya ada tamu tulang. Saya ada kampung setang tadi. Ada tamu tulang. Bila saya ada tamu tulang, saya pergi perumahan, pejabat perumahan kata, Hansel Syeda Kasim tak laku sebab lah Mak Isah Sabu bertempat. Jadi saya minta penjelasan daripada Muhsin, apakah 2 pok ni sedang berselagah ataupun mengimpit rakyat yang di bawah ni? Sekian, terima kasih. Ini bukan lagi pada persoalan. Pada hubungan beliau anak muda sudah lama beberapa soalan dunia antara semua. Assalamualaikum. Saya Wandi. Saya nak tak abang kita tu ditanya bab pok-pok. Malam ni saya rasa kita tak ada pok sebab kita duduk sekali dengan Pakatan Rakyat dan kita makan nasi lemak yang disumbangkan khas daripada Datuk Seri Syeda Kasim dengan ayak dia sekali. Lagi satu, saya sebenarnya ada 2 soalan nak tanya dekat Ketua Angkatan Muda Perlis ni, no? Saudara Amar kata tadi dia ada cakap yang program sukan untuk anak-anak muda di Negeri Perlis ni tak banyak dianjurkan. Tapi pada hari ini yang saya lihat program sukan yang dianjurkan oleh agensi-agensi, tidak kisahlah agensi kerajaan ataupun agensi pembangkang yang ada, berlombok. Pasal apa Tuan Amar kata tak ada program sukan? Masalahnya sekarang ni Tuan Amar tak mau join sekali dengan kami buat program. Kalau boleh Tuan Amar join sekali, kita buat program sekali dengan Pakatan Rakyat, anjurkan program sukan bersama-sama. Tak ada masalah. Lagi satu soalan yang terakhir pada saya. Hal ini berkenaan dengan ekonomi pembangunan negeri. Sekarang kerajaan Negeri Perlis berhutang dengan kerajaan pusat untuk buat segala pembangunan yang ada. Bagaimana jika Pakatan Rakyat mentadbir Negeri Perlis dan juga pusat, macam mana kerajaan PKR nak cari pelaburan untuk masuk untuk membangunkan Negeri Perlis agar mencapai matlamat Perlis maju 2015 selepas pilihan raya umum yang ke-13? Tolong jawab. Terima kasih. Yang saya hormati saudara moderator, yang tidak sana saudara Ketua Pemuda UMNO di Perlis, Ketua Angkatan Muda Keadilan di Perlis. Saya nak tanya satu soalan saja. Saya tertarik dengan jawapan saudara Muhsin tadi berkenaan dengan setinggan di Kuala Perlis. Jadi saya nak tanya, saudara Muhsin cakap tak tahu sejauh mana, adakah saudara Muhsin tidak ada wakil Angkatan Muda, Pemuda UMNO di Kuala Perlis ataupun wakil daripada Pemuda UMNO yang meninjau keadaan rakyat yang ditadbirkan oleh Barisan Nasional di Negeri Perlis, dan sejauh mana pentadbiran saudara Muhsin membilas pemuda dalam Negeri Perlis, sehingga akan jawapan tidak tahu itu menjadi tanda tanya kepada kami. Terima kasih. Bukan lagi persoalan. Saya ingin bertanya kepada Encik Ahmad, iaitu tentang tadi dia ada cakap tentang rasuah
kroni dan kapal selam. Saya ingin tahu apa maksudnya. Sekian, terima kasih. Sebelum berjemaah saya dapat satu mesej daripada seorang muda ni. Dia tanya, kalaulah kepimpinan pada masa depan ni sama ada bertukar ataupun tidak, sama ada Barisan Nasional masih terus memimpin ataupun Pakatan Rakyat mengganti, adakah untuk kami ni golongan pelajar ni yang berlepas SPM ni nak sebut pelajar, adakah kerajaan negeri Perlis pada ketika itu akan menyediakan beasiswa ataupun pinjaman? Setakat sekarang ni yang dia beritahu tak ada lagi lah beasiswa ataupun pinjaman kerajaan negeri Perlis yang bagi dekat anak muda yang nak semua belajar. Ini soalan salah seorang anak muda ni dia tanya. Okey, sekarang ni saya buka kepada ahli panel untuk menjawab soalan yang dinyatakan betul tadi. Terima kasih Puan Moderator. Ini ada soalan berbangkit kepada ni. Lagi bangkit lagi, lagi tak ada bangkit lah. Sekali cukup lah. Pening je ni. Okey. Tadi abang tanya pasal rumah dia apa ni